akan dapat mengikuti dalam kehidupan. Jadi malam-malam ni kita sambung kisah cerita Nabi Isa AS. Kita ambil boleh sikit hak sebelum-sebelum ni, yang mana Malaikat Jibril pergi jumpa dengan Maryam untuk menceritakan bagaimana tugas Jibril untuk sampaikan kepada Maryam. Sesudah Maryam mendengar apa yang telah disampaikan oleh Malaikat Jibril, maka Maryam telah bertanya kepada Malaikat Jibril. Qalat anni yakunu li ghulamu wa lam yamsasni bashar wa lam aku baghiya. Sesudah Malaikat Jibril terangkan kepada Maryam tugasnya, iaitu Maryam akan mengandung seorang anak yang suci. Maka Maryam pun bertanya kepada Malaikat Jibril, qalat anna yakunu li ghulamun wa lam yamsasni bashar wa lam aku baghiya. Ayat ini bermaksud Maryam bertanya dengan keadaan yang cemas, bagaimanakah aku akan beroleh seorang anak lelaki padahal aku tidak pernah disentuh oleh seorang lelaki pun, dan aku pula bukan wanita yang jahat. Maryam bertanya kepada Malaikat Jibril, macam mana dia boleh nak lahirkan seorang anak lelaki padahal dia tak pernah berkahwin pun, dan dia bukan juga seorang wanita jahat. Maksud wanita jahat di sini adalah wanita yang melakukan zina. Dia tak pernah lakukan benda tu pun, macam mana dia nak dapat seorang anak? Pertanyaan itu ditanyakan kepada Malaikat Jibril. Maka Malaikat Jibril pun berjawab, qala kadzalika qala rabbuka huwa 'alayya hayyun wa lanaj'alahu ayatan linnas wa rahmatan minna wa kana amran maqdiya. Maka Malaikat Jibril menjawab persoalan Maryam, demikianlah keadaannya, tak usahlah dihairankan. Hayyin situ bermaksud tidak usah dihairankan. Dan Allah telah berfirman, hal itu mudah bagiku, dan kami hendak menjadikan pemberian anak itu untuk satu tanda kebesaran Allah SWT untuk umat manusia dan sebagai satu rahmat dari kami, dan hal itu adalah satu perkara yang telah ditetapkan akan berlaku. Maka ayat ini Allah firmankan kepada Maryam supaya Maryam tahu bahawasanya Maryam ini seorang wanita yang dipilih oleh Allah SWT untuk melahirkan seorang anak yang suci, iaitu Nabi Isa AS. Setelah Jibril menerangkan kepada Maryam, maka Maryam bertanya lagi kepada Malaikat Jibril untuk kepastian. Qala rabbi anna yakunu li walad wa lam yamsasni bashar. Qala hakaza kadzalika Allah yakhluqu ma yasha' idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Ayat ini bermaksud Maryam berkata, wahai Tuhanku, apa aku akan beroleh seorang anak padahal aku tidak pernah disentuh oleh seorang lelaki pun? Allah menjawab dan berfirman, demikianlah keadaannya. Allah menjadikan apa yang dikehendaki. Apabila ia mengkehendaki melaksanakan sesuatu perkara, maka ia hanyalah berkata, jadilah, maka akan jadilah perkara itu. Maka seperti mana kita tahu bahawa qada Tuhan, apabila Tuhan nak letakkan sesuatu terjadinya kepada kita, baiknya benda tu, buruknya benda tu, Allah nak kehendaki. Semuanya Allah yang mahu benda tu berlaku begitu. Tak? Di mana kita apabila berlaku sesuatu benda kepada kita, Nabi kita larang kan? Janganlah kita kata kaza wa kaza. Apabila kita contoh kita tubik rumah, berlaku aksiden. Kita berkata, Allah, kalau aku tak tubik rumah, tak berlaku aksiden. Jadi Nabi kita berpesan, jangan kamu kata kaza wa kaza. Kalau aku tak tubik, tak jadi. Kalau aku tak situ, tak jadi. Tak boleh. Semuanya takdir Allah SWT. Dan Allah juga kepada Maria juga, bahawasanya itu adalah takdir untukmu, untuk lahirkan seorang anak suci, iaitu Nabi Isa AS.
Dan sini ada pembahasan ulama macam mana malaikat Jibril tiup ruh ke dalam perutnya Maryam. Ada dua riwayat. Riwayat yang pertama mengatakan malaikat Jibril telah meniup ruh ke dalam bajunya Maryam. Dan ruh tu berjalan masuk ke dalam rahim dan mengandungnya Maryam serta merta. Ngandung selalu. Riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua mengatakan malaikat Jibril meniup ruh tu melalui lengan baju Maryam. Tiup kat lengan. Dan ruh tu berjalan masuklah ke dalam rahim dan mengandung serta merta. Dan tafsir Ibn Katsir mengatakan membawa kedua-dua riwayat. Dan kedua-dua riwayat ni boleh pakai. Dan dianggap sahih bagi Ibn Katsir. Dua-dua riwayat ni. So riwayat mengatakan tiup kat baju. So lagi riwayat tiup kat lengan. Dan mengandung serta merta. Dan ulama bahas macam berapakah umur Maryam ketika itu? Umur dia berapa Maryam? Siapa boleh agak? Agak-agak umur Maryam masa dengan Nabi Isa umur dia berapa? Teka. Berapa? Ustaz Asal dulu. Mungkin dia depan tanya Ustaz. Tak tahu. Tak tahu. Mudah dia jawab. Cikgu? Agak-agak? Berapa belas sebut? Tak apa, tak kena pun. Berapa belah? Apa belah? Apa belah? 12. 19. Mengikut Ibn Katsir mengatakan ketika itu Maryam berumur 13 tahun. 13 tahun. Bayangkan seorang wanita berumur 13 tahun. Menanggung satu tugas yang besar. Mengandung tanpa seorang suami. Dok, macam mana cuba kita bayar umur budak 13. Kalau 13 kita umur 300 satu baru. Oh, muda teh-teh lagi. Dok. Kalau kita duduk kampung 13 ni nak masak nasi tak masuk lagi. Betul lagi masak nasi. Tak nak ayat bayangnya gitu. Apa yang ditanggung oleh Maryam. Umur dia 13 tahun terpaksa menanggung satu tugas yang berat melahirkan seorang anak yang dinamakan Nabi Isa alaihissalam. Tak. Sebab itulah ketika mana Maria dia tahu dia mengandung, maka dia pun nak memecilkan diri. Dia nak pergi ke tempat yang jauh. Sebab apabila dia tahu dia duduk di kawasan masyarakat dia, Bani Israel, maka Bani Israel ni, orang-orang masyarakat Bani Israel ni pasti akan menuduh dia macam-macam. Gitu. Jadi apabila Maria ni dia tahu dia mengandung, maka dia nak pergi meluahkan perasaan dia kepada seseorang. Dia pun telah pergilah kepada mak saudara dia. Siapa mak saudara dia? Ambo cerita dah dulu ni. Mak saudara dia ni siapa? Adik-beradik kepada mak dia. Ini isteri Nabi Zakaria. Betul. Isteri bini Nabi Zakaria, iaitu Ilyasah binti Yakus. Adik-beradik mak dia. Maka Maria pun pergi kepada mak saudara dia. Ketuk pintu mak saudara dia tengok Maryam. Maka dia sambut dia hangat, dia peluk Maryam. Dalam hadis riwayat mengatakan ketika dia peluk Maryam tu, mak saudara dia pun berkata kepada Maryam, "Wahai Maryam, mu tak perasankah aku ni sedang mengandung?" Mana dia ketika itu mak saudara dia tu sedang mengandung Nabi Yahya. Sama-sama mengandung. Jadi mak saudara dia kata kepada Maryam, "Mu tak khabarkah aku ni sedang mengandung?" Maryam pun berceritakan juga apa yang dia alami. Dia pun duk mengandung juga sekarang. Tapi disebabkan dua-dua ni orang alim. Orang berpengetahuan tentang agama. Hak ni pula bini Nabi Zakaria. Hak ni pula Yahya. Yang mana Maryam ni dia asuh oleh Nabi Zakaria. Mana dua-dua ni orang-orang yang alim. Orang tahu pasal agama. Jadi dalam riwayat mengatakan ketika dia peluknya Maryam, maka riwayat daripada Imam Malik rahimahullah, Imam Malik semua orang masyhur ni, Imam Malik ni. Imam Malik dia bawa riwayat mengatakan dalam perut mak saudara dia telah sujud kepada kandungnya Maryam. Anak dalam perut mak saudara dia tu sujud kepada Nabi Isa alaihissalam.
Riwayat Imam Malik. Yang dia mengatakan sujud di sini kita kena faham. Bukan maksud dia sujud kepada Tuhan. Sujud hormat. Seperti mana dalil kita ambil daripada kisah malaikat sujud kepada Nabi Adam. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis sa'aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ayat ini bermaksud maka Allah SWT merintahkan kepada malaikat supaya sujud kepada Nabi Adam. Dan Ibnu Katsir mengatakan sujud di sini adalah sujud hormat. Bukan maknanya sujud seperti mana sujud kepada Allah SWT. Sujud hormat. Faham tak? Jadi Nabi Yahya ni sujud hormat kepada Nabi Isa AS. Kerana ulama mengatakan kerana apa? Kerana kelebihan Nabi Isa ni melebihi Nabi Yahya. Nabi Isa ni termasuk daripada 5 orang ulul azmi. Nabi Isa ni. Dan Nabi Isa ni banyak mukjizat dia. Dan insya-Allah hamba akan cerita apa dia mukjizat Allah beri kepada Nabi Isa. Dan riwayat Imam Malik rahimahullah mengatakan dalam perut mak saudara dia Nabi Yahya telah sujud kepada Nabi Isa AS. Dan apabila Maria ni kandungnya dia semakin besar, maka dalam riwayat dalam Al-Quran menyebut fahamalathu fantabazat bihi makanan qasiyya. Maka Maryam hamil mengandungkan Nabi Isa lalu ia memecilkan diri dengan kandungannya itu ke sebuah tempat yang jauh. Dalam riwayat mengatakan ke mana dia pergi Maryam. Ibnu Katsir mengatakan dia telah pergi, ada 2 riwayat. Satu riwayat dia telah pergi sepadan antara Syria dan Mesir. Jauh dia pergi. Dan riwayat yang kedua yang digunakan oleh Ibnu Katsir mengatakan dia telah pergi ke Baitul Laham. Baitul Laham adalah bermaksud tempat pensembelihan binatang. Dia jaraknya daripada Baitul Maqdis lebih kurang 9 km. 9 kilo dia pergi. Maria bersoraknya gilah ke Baitul Laham. Dan pendapat itu Ibnu Katsir mengatakan lebih sahih, lebih kuat. Dia pergi ke Baitul Laham mengandungkan Nabi Isa bersoraknya tanpa teman, tanpa ada seorang pun di tepi dia. Seorang diri. Dahlah umur 13 tahun. Mengandung pula tanpa ayah. Sebab itulah hak dalil mengatakan bahawasanya Maryam ini yatim piatu. Sebab dia tak pergi jumpa pun mak pak dia. Betul tak? Dia pergi jumpa mak saudara dia. Sebab itulah pendapat yang mengatakan Maria ini yatim piatu. Apabila dia pergi ke Baitul Laham sudah, maka di situ maka ketika dia mengandung, riwayat mengatakan dia mengandung seperti manusia biasa selama 9 bulan. Tak. Ketika mana dia nak melahirkan Nabi Isa alaihi salam, Maryam dalam riwayat mengatakan dia telah pergi ke satu tempat yang tandus. Tempat yang gersai, di padai pasir pula. Dah dari duduk tempat tak ada orang dah. Dia pergi lagi ke tempat padai pasir. Dia berjalan ke padai pasir tu, dia cari tempat tu memang tak ada orang langsung. Dia tempat dia singgah duduk tu di padai pasir yang hanya ada sepohong pokok taman saja. Sepohong pokok taman. Dan tak ada air pun kuasa tu. Jadi dia ni duk sakit nak melahirkan Nabi Isa dah. Siapa dah masa nak lahir. Dia dah siapa dah. Jadi dia pun pergilah ke pada pasir tu. Duduk di pohon. Bawah pohon taman yang nak mapuh dah. Tak ada daun, tak ada gapo dah pohon taman. Nak mapuh dah. Jadi ketika itu Maria ni menanggung bersorangan. Maka dia telah berkata. Dia mengadu, dia kata. فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِزْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتْ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتَ نَسْيًا مَنْسِيًّا. Yang ketika mana dia menanggung perasaan itu bersorangan, tak ada orang nak luah, tak ada orang nak temui dia, maka dia pun berkata ketika ia hendak bersalin, sakit hendak bersalin itu memaksa Maryam bersandar ke pangkal sebatang pohon kurma. Sambil ia berkata, alangkah baiknya kalau aku mati. Maria kata, sebelum ini dia menjadikan aku seorang yang dilupakan oleh orang daripada diriku tidak dikenang-kenangkan.
Nak maksudnya tafsir ayat ini bermaksud ketika mana Maria ni menanggung nak melahirkan Nabi Isa AS dalam keadaan besar ni. Tanggung sendiri. Maka dia kata lebih baik aku mati. Kalau aku mati pun orang pun tak ikan ingat aku. Mungkin orang tak kenal pun Maria ni. Tak? Jadi dia ngadu gitu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak bayar ke anak umur 13 tahun. Ngandung pula tak ada pun orang temai dia. Tak ada pun tok laki dia. Maka dia pun kata, mitu. Lebih baik aku mati. Tak? Daripada syariat kita pun tidak boleh mendoakan kalau kita dalam kesusahan itu kita minta mati. Tak boleh. Dalam syariat kita tak boleh apabila kita ada kesusahan, kau ada nyakit, kau ada berlaku apa-apa, ya Allah matikan aku susahnya hidup ni. Tak mati tak boleh. Diharamkan dalam agama kita minta mati. Tapi orang setengah kata, hadis kata, "Wa man istata'a yamudu fil Madinah falyaf'al fa inni ashfa' lima yamudu fil Madinah." Ayat ni orang lagi nak jadi mutawif tu, ayat tu suruh hadis tu. Kau dah tak saya tak? Apa dia? Man istata'a, sesiapa yang ingin mati di Madinah falyaf'al, maka lakukanlah, kerana sesungguhnya Allah Nabi akan mensyafaatkan kepada sesiapa yang mati di Madinah. Kalau ikut zahir hadis, mana dia? Boleh minta mati. Tak? Sebelum ni dilarangkan minta mati. Macam mana ayat ni dibolehkan minta mati? Jadi ulama menafsirkan hadis yang Nabi sebut tadi adalah bermaksud apabila kita nak mati di Madinah, iaitu mati di kubur Baqi', maka kita kena berusaha berpindah radah pergi duduk di Madinah. Faham tak? Berusaha duduk di Madinah. Tak, siapa masa kita mati, maka kita akan mati. Bukan makna dia kita siapa mana, ya Allah, ya Tuhan, aku matikanlah aku. Aku duduk nak buat umrah ni, matikan aku. Tak boleh. Maksud manis tata itu adalah berpindah radah pergi duduk Madinah. Kalau dah ajar kita mati Madinah, kita tak apalah. Boleh lah. Tapi nak minta doa untuk kita mati di Madinah, ulama kata yang dibolehkan adalah kita menetap di Madinah, bersusah payah menetap di Madinah. Faham tak maksud apa? Faham tak? Bukan maksudnya kita totally pergi siapa Mekah. Oh ya Allah, ya Tuhan, aku matikanlah aku Madinah. Kalau Nabi nak syafaat aku, siapa mati di Madinah. Tak, maksud ulama adalah menetap di Madinah. Berusaha menetap di Madinah, berusaha duduk situ, belajar situ, duduk kerja situ, mati, maka diberikan syafaat oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jelas tak masalah tu? Maka ketika mana Maryam berdoa mengadu kepada Allah SWT, maka Allah SWT nak bagi ringan sikit apa yang ditangguh oleh Maryam. Maka fanadaha min tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyya. Ayat ini bermaksud, lalu ia Maryam diseru dari sebelah bawahnya, janganlah engkau berduka cita wahai Maryam, sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan di bawahmu sebatang anak sungai. Jadi asalnya ceritanya tak ada pun satu di tempat Maryam tu, hanya ada pohon kurma hak mapudah. Jadi sebab ke Maryam ni ngadu, lebih baik aku matilah sebab nanggung lagu ni dah tak ada pun satu, dia paling pasti. Maka Allah nak meringankan bebannya Maryam, maka Allah jadikan serukan dari sebelah bawahnya. Jadi ulama tafsir mengatakan di sebelah bawah Maryam ni duduk tinggi sikit, maka hak seru nama Maryam tu duduk sebelah bawah di wadi. Wadi ni adalah kalau Arab dia panggil di lembah. Jadi suara ni menyeru Maryam daripada bawah lembah. Dia panggil Maryam, wahai Maryam, janganlah kamu bersedih, Allah jadikan di bawah tapak kakimu ini satu anak sungai. Allah ciptakan untuk Maryam. Untuk kegunaan apa? Anak sungai. Apabila Maryam ni lahir, maka dia boleh, apabila beranak kat, biasanya kat, penuhnya darah lah. Tak, kebiasaan orang beranak penuh dengan darah. Jadi Allah sediakan air sungai tu untuk Maryam cucikan diri dia, cucikan anak dia, dan boleh buat minum air tu. Yang ketika mana Maryam nak beranak dah ni, rasa nak beranak sangat ni, wa huzzi ilaiki bi jiz'in nakhlah tuskit 'alaiha rutaban janiba. Apabila Maryam ni nak beranak dah, dia pun apabila dia lahir ke sudah Nabi Isa, maka Allah perintah kepada Maryam
dan goncangkanlah ke arahmu sebatang pohon kurma itu. Hak dia duduk nyandar tu. Supaya gugur kepadamu buah tamar yang masak. Asal pokok tu tak ada buah. Tak ada daun pun. Tapi sebab ke Allah nak meringankan beban Maria, Allah jadikan anak sungai. Dan jadikan pohon tamar hak mapuh tu ada buah. Dan Allah SWT perintahkan kepada Maria supaya kocok pokok tu. Tak, seperti mana kita tahu orang Cina baru beranak tak? Tak ada kekuatan mana ada. Tapi Allah nak suruh dia berusaha. Berusaha. Sebab cerita ni gambar dia untuk kita. Untuk kita umat Nabi Muhammad, umat Nabi Isa tak ada Quran. Umat Nabi Muhammad je ada Quran. Jadi nak katanya apabila kita nak cari rezeki, maka kita kena berusaha. Iaitu Allah nak memberi pengajaran kepada kita, kepada Maria. Supaya apabila mu nak cari makanan, mu nak cari rezeki, maka mu berusaha. Allah nak ciptakan terus makanan kepada Maria, boleh. Macam mana Maria masa muda duduk dalam mihrab. Tak, ada buah-buahan. Tidak pelik. Tapi Allah nak mengatakan bahawasanya nak cari rezeki ni, kenalah berusaha. Jadi diperintahkan kepada Maria suruh kocok pokok kurma. Maka apabila dia kocok pokok kurma tu, jatuhlah rutaban. Iaitu rotak yang nak masuk. Jadi ulama mengatakan makanan yang sebaik-baik untuk wanita yang selepas bersalin adalah kurma ataupun rotak. Bagi makan kau itina hak selepas beranak. Makanan yang sebaik-baik. Ya. Rotak ni di mana kita tahulah kurma nak masuk. Kalau musim puasa tu tak dia jual di Maidin ke, jual di kedai-kedai hak jual kurma hak utuh. Warna kuning ke warna merah tu dipanggil rutak. Kalau hak masak tu, hak kering tu dia panggil kurma, tamar. Ya. Dia panggil kurma. Hak mutah tu dia panggil rutak. Kalau boleh puasa memang sedap benar. Kalau dalam masjid Nabi tu juga boleh puasa hak sebelah luar masjid tu, dia sediakan makanan kambing, ikan, gapo macam-macam sebi makanan lah. Dalam masjid tu biasa dia sediakan kurma dengan roti lah. Si cemar masjid Nabi tu, maka dia sedia benda tu. Kau mana tak sibuk luar kan. Masuk dalam lah, derah sikit boleh semaya maghrib. Bagus metah ya. Lepas ya bel kat sono baru makan lorak-lorak. Tak. Hak duk luar tu, mari dah lori dia, ambil sapuh. Oh, makan kena lorak benar lah. Dalam 10 minit gitu makan. Dalam masjid boleh relax sikit. Makan roti, makan gawa sudah, makan kurma. Minum air Zamzam tu baru cari makan ni. Masa dulu lah, masa lama ngaji dulu. Yang ulama mengatakan sebaik-baik makanan adalah kurma ataupun rotak bagi wanita yang selepas bersalin. Itu makanan dia. Maka ada lagi. Maka selepasnya Maryam melahirkan Nabi Isa alaihissalam, maka Allah SWT merintahkan kepada Maryam, faquli washrabi wa qarri aina. Maka makanlah dan minumlah serta bertenanglah hati dari segala yang merunsingkan. Maka Allah kata kepada Maryam, makanlah kurma tadi dan minumlah air tadi supaya hatimu ni tenang sikit. Jadi ulama mengatakan ketika itu Maryam ni keadaan resah besar ke. Maka Allah perintahkan kepada Maryam makanlah buah tamar tadi, buah rotak tadi dan minumlah air itu. Dia tenangkan hati dia. Bagi dia tenang. Sebab Maryam dia tahu selepas ni berat lagi apa dia ditanggung. Dia akan tahu lepas ni dugaan dia besar lagi nak menghadapi masyarakat dia. Maryam tahu. Jadi Allah SWT bagi dia tenang dulu. Duduk situ. Maka ke mana Maryam ni tenang dah. Makan kurma rasa tenaga dia mari balik. Lepas dia minum air tadi, makan kurma tenaga dia ada balik. Dia pun mengendunglah. Bawa lah Nabi Isa ni pergi kepada masyarakat dia. Mana dia tahu sebelum ni masyarakat dia ni akan melepaskan tomhel kepada dia. Akan melapaskan fitnah kepada dia. Jumpa saja maka Allah SWT pesan kepada Maryam, ajar kepada Maryam, fa imma tarayanna minal bashar
ahada faquli inni nazartu lirrahmani sawma falan ukallimal yauma insiya. Allah ajarkan kepada Maria, sekiranya mu jumpa dengan orang, maka mu katalah kepada orang tu, faquli inni nazartu lirrahmani sawma, bahawa mu katalah kepada orang tu, aku telah bernazar kepada Allah Subhanahu taala bahawasanya hari ini aku berpuasa. Jadi syariat Nabi Isa pada masa itu ialah dua. Satu syariat dia berpuasa, tak makan dan tak minum, ibadah dia pada zaman itu. Yang kedua, dia berpuasa tidak bercakap. Itu satu ibadah zaman Nabi Isa. Kenapa? Mana syariat pada masa tu dia buat ibadah dengan puasa, tidak makan dan tidak minum seperti kita. Dan satu lagi ibadah dia lakukan puasa dengan tidak bercakap. Ibadah juga. Jadi Allah pesan kepada Maria, maka apabila mu jumpa orang, mu katalah kepada orang tu bahawasanya aku sedang puasa dan tidak bercakap. Nazartu lirrahman. Maka ulama kata mana? Tadi kata tak kecek. Tak. Supaya kita duduk semayang tak. Orang budak duduk gerak. Senyap Oh kita duduk semayang ni. Tak. Batal semayang tak. Tak pesan kat orang yang semayang kita kecek. Jadi macam mana? Supaya kecek malam. Tak. Ulama kata dia apabila jumpa dengan orang, dia kata dia gunakan bahasa isyarat. Mu nak kecek dengan aku, mu keceklah dengan anak aku. Dengan Nabi Isa alaihissalam. Selepas Tuhan kata kepada Maria, maka Maria pun tidak bercakap. Berpuasa bercakap. Maksud dia. Maka dia pun pergi jumpalah dengan orang. Fa'atat min qaumihi fatahmilu qalu ya Maryam laqad ji'ta syai'an fariya. Syai'an fariya. Maka Maryam bawa anak itu kepada kaumnya dengan mengendongnya. Kaumnya berkata, hai Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar. Di mana Maria takut, maka berlakulah kepada Maria. Kaum dia kata kepada Maria, wahai Maria, mu bawa mari siapa dia ni? Mu telah melakukan sesuatu dosa yang amat besar. Tuduh lalu dah kepada Maria tanpa usul peksa. Jadi Maria pun tunjuk kepada kaum dia, mengkeceklah dengan anakku dengan bahasa isyarat. Maka kata lagi kaum dia kepada Maria, ya ukhti Harun. Maka maksud di sini bahawasanya mu ni Maria seorang golongan orang yang soleh, keturunan yang baik-baik. Macam mana mu boleh melakukan satu dosa yang besar, iaitu berzina siapa? Melahirkan anak, tak ada suami, tak ada tok lelaki. Maka na abuki imran su'in wa maka na ummiki baghiyah. Ayahmu pula seorang yang baik-baik, keturunan yang baik-baik. Seorang yang jahat dan ilmu sekali-kali bukanlah seorang orang berzina. Jadi sesek Yahudi Bani Israel ni tahu keturunan Maria ni. Maka dia tahu Maria ni seorang yang baik, keturunan yang salihah. Imran pula seorang yang salih. Maka dia kata, macam mana mu boleh jadi jahat pada keturunan yang baik-baik. Tuduh selalu dah set Bani Israel. Itulah haknya Maria hak takut sangat. Maka fa'asharat ilaihi qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Maka pun Maria pun kata kepada, tunjuk isyarat kepada kaum dia, mengkeceklah dengan anak aku tanpa suara. Ditunjuk tangan kecek dengan anakku. Maka sesek Bani Israel kata, maka Maryam menunjukkan kepada anaknya. Mereka berkata, bagaimanakah kami akan bicara dengan anak kecil yang masih ada dalam ayunnya. Dia nyanyi pada Maria. Dia mengejek kepada Maria, dia kata, macam mana aku nak kecek dengan budak hak kecil lagi? Tak? Budak hak baru beranak. Macam mana nak kecek? Tak? Maka inni Abdullah. Riwayat mengatakan ketika itu Nabi Isa sedang menyusu mak dia Maria. Dan dia berpaling kepala kiri dan dia berkata, inni Abdullah atanil kitab wa ja'alni nabiyya. Nabi Isa paling ketika mana dia sedang menyusu Maria tu, dia paling, dia lepaskan susunya
maka dia paling dia pun kecek. Inni Abdullah. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Atani, dan Allah kurniakan kepada aku Alkitab wa ja'alni nabiyya, dan bawa kepada aku bersama dengan aku ni kitab Injil yang akan diturunkan kepada Nabi Isa. Wa ja'alni nabiyya, dan menjadikan aku ni seorang nabi. Maka jawapan Nabi Isa alaihissalam ketika dia masih kecil tu, baru lepas lahir saja, untuk menjawab tuduhan Bani Israel. Hak mana duk tuduh mak dia. Duk kata mak dia berzina, macam mana makmu ni seorang keturunan yang baik, apa pergi buat benda yang jahat, benda yang mukan ni. Maka Nabi Isa alaihissalam pun menjawab, Inni Abdullah. Ini merupakan satu mukjizat kepada Nabi Isa alaihissalam untuk menjawab tuduhan kepada mak dia. Gitu. Maka Nabi Isa pun berkata kepada kaumnya, Atanil kitab, dan bersama aku ini adalah sebuah kitab. Dan kitab ni bukan turun sekali dengan Nabi Isa, tak turun lagi kitab Injil ni. Tapi disebut dah akan diturunkan bersama dia kitab Injil. Wa ja'alni nabiyya, dan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan aku hamba dan jadikan aku juga seorang nabi untuk menjawab tuduhan kepada Bani Israel yang mengatakan bahawasanya mak dia ni seorang penzina. Untuk jawab. Dia lahir apa ni? Dia nabi kecil. Masa dia beranak tu lah. Dia jawab selalu. Nabi kan. Dia jawab. Dia memang nabi pada dia beranak. Yahya pula, Nabi Yahya diangkat jadi nabi ketika umur 7 tahun. Nabi Isa diangkat jadi nabi ketika dia selepas dia dilahirkan. Lepas dia beranak tu, nanti menjadi nabi. Sebab tu dia kata, Inni Abdullah. Tak? Atanil kitab wa ja'alni nabiyya. Dan telah menjadikan aku ni nabi. Allah telah menjadikan dia ni seorang nabi. Gitu. Dah lagi? Dah dia tak? Kasih sikit lagi. Maka Nabi Isa kata lagi, Atanil kitab wa ja'alni nabiyya. Dan Allah SWT berikan kepadaku Alkitab, iaitu kitab Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Tafsir kalimah ini dimaksudkan membersihkan nama ibunya dari tuduhan berzina yang dilontarkan oleh kaum. Kata daripada Nauf al-Bakli, diriwayatkan oleh Ibnu Katsir, ketika itu Nabi Isa alaihissalam sedang menyusu pada ibunya. Maka yang mengambil daripada Nauf al-Bakli. Maka ia melepaskan payudara ibunya dan memalingkan muka ke arah kiri. Seraya berkata, sesungguhnya aku ni hamba Allah. Dia memberiku Alkitab, Al-Injil, dan menjadikan aku seorang Nabi. Sedikit maklumat tentang kitab ni. Hamba telah buat satu sedikit pasal kitab. Kitab yang pertama diturunkan kepada Nabi adalah kitab Zabur. Yang diturunkan kepada Nabi Daud. Dan kitab Zabur ni dikenali juga dengan nama Mazmur. Yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam di daerah Jerusalem. Itu Palestin jugalah. Jerusalem. Palestin menggunakan bahasa Kibthi, iaitu bahasa daripada satu bahasa Bani Israel. Diturunkan pada tahun 10 sebelum Masihi. 10 sebelum Masihi. Kitab Nabi Daud ni pula yang terkandung di dalamnya adalah mengingati Allah dan dibaca dengan nyanyi. Dan suara Nabi Daud merupakan seorang Nabi yang paling sedap suara dia. Nabi Daud. Kalau kita tengok gitu, sebab itulah dalam gereja, mak sadah lah ni. Gereja, popok dia suka nyanyi. Lagu semacam. Kena set negara nyanyi juga. Kau sedap dia tarik. Tapi ni ayat ada, dia ambil daripada asal sampai dulu. Nabi Daud ni. Dan kitab yang kedua adalah kitab Taurat. Diturunkan kepada Nabi
Musa alaihissalam. Dalam bahasa Ibrani. Tadi bahasa Kipti. Ni bahasa Ibrani. Iaitu bahasa daripada Bani Israel juga. Dan bahasa bangsa Bani Israel ni banyak bahasa dia rupa-rupa. Banyak bahasa. Jadi hamba tak ada cek lagi tulisan dia macam mana, adakah berbeza. Hamba duk rasanya kemungkinan supaya kita orang Malaysia lah kita lajah kecek bahasa Kelantan je ni tak. Orang Kedah kecek bahasa lah tu. Orang Perlis kecek bahasa Melayu belaka. Tapi bahasa kecek. Logat dia. Kemungkinan lah hamba tak pasti. Nak kata tak boleh lah. Tapi nak ayatnya daripada kalau kitab Taurat ni pula tak. Dia ditulis dengan bahasa Ibrani. Dalam kitab Zabur mengandungi pedoman bagi kaum Nabi Daud. Isinya berupa nyanyian pujian kepada Allah SWT. Segala nikmat yang Allah kurniakan kepada Nabi Daud. Kitab Taurat pula mengandungi 10 perintah Allah SWT. Ada 10 perintah dalam kitab Taurat. Ini hamba sidik dalam kitab-kitab ada hak sebut. Payah nak jumpa ni. Banyak hari hamba duk cari benda ni. Tak boleh kau jumpa. Hak satunya hamba nak sebut secara rekah ni. Dalam kitab Taurat ada sebut jangan sekutukan Allah. Yang nombor 2-nya jangan membuat patung yang menyerupai Allah. Dalam kitab Taurat. Yang ketiga ingat dan sucikan hari Sabat. Hari Sabat. Tahu tak hari Sabat ni hari ke? Popok Yahudi duk agung-agungkan. Dan orang Kristian duk agung-agungkan. Hari Sabtu. Jadi sebab itulah orang Yahudi dan orang Nasrani agungkan hari Sabtu. Popok dia duk pergi gereja kat rumah. Hari Sabtu, kalau tak hari Sabtu, hari Ahad. Hari tu hari ke apa? Hari untuk rehat bagi Bani Israel. Bagi umat Nabi Musa AS. Antara nombor 4, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sebarangnya. Mana jangan sebut ramai-ramai nama Tuhan. Nombor 5, hormati ayahmu dan ibumu. Dalam kitab dia. Kitab Taurat. Lebih kurang kitab kita begitu juga membawa kebaikan. Semua kitab asal ni, kitab Zabur dan kitab Taurat ni hanya untuk mengabdikan diri kepada Allah SWT. Popok ni dia seleweng lah. Dia ubah berlaku. Dalam tu hak asal tu dia ubah habis. Tak ada dah hak asal. Dia buat balik, dia karek balik. Tak. Nombor 6, jangan membunuh. Nombor 7, jangan berzina. Nombor 8, jangan mencuri. Nombor 9, jangan menjadikan saksi dusta dengan sesamamu. Nombor 10, jangan menyucikan sesuatu yang milik orang. Makna dia jangan ambil hak orang. Dalam kitab Taurat. Yang hamba sebut sedikit lah bagi maklumat. Kitab yang ketiga adalah kitab Injil. Diturunkan kepada Nabi Isa AS. Di Jerusalem juga, di Palestin. Pada tahun 1 Masihi. Tadi 10 Masihi. Sebelum Masihi. Ni 1 Masihi. Bahasa Suryani. Mana 3 bahasa dah. Bani Israel. 1 Kipti. 1 Ibrani. 1 Suryani. Banyak bahasa dia. Isinya dalam kitab Injil ni pula dia mengajar dia. Pokoknya ajaran untuk hidup dengan zuhud. Mana taksir kepada dunia. Yakni menjauhi keroksakan dan ketamakan kepada dunia. Dalam kitab Injil tu. Yang keempat kitabnya, di mana kita tahu semua ialah Al-Quran Al-Karim. Yang turunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW di tahun 7 Masihi dalam bahasa Arab. Tak, di mana kita tahu. Mana? Sama sikit, habis ni lah. Dan sini ada pembahasan. Pembahasan ni panjang sikit. Panjang sikit pembahasan ni. Boleh kah?
Sambung sikit lagi. Pembahasan tentang macam mana kitab-kitab ni diturunkan kepada Nabi-Nabi tadi. Nah, habis dah, sikit lagi. Berdalil ke qauli ta'ala wa qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala maktin wa nazzalnahu tanzila. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ni ayat lain. Mana buat tafsir. Nazza 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzalna. Ingat. Tadi sebut nazzala 'alaikal kitab. Jadi ulama mengatakan dalil-dalil hamba sebut ni wa qur'anan faraqna, dan al-Quran kami turunkan beransur-ansur agar engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam membacanya kepada manusia perlahan-lahan, dan kami menurunkannya secara bertahap. Maksudnya kitab-kitab hak tiga tadi, kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil diturunkan secara serentak sekaligus. Dan Al-Quran ni diturunkan secara beransur-ansur. Nah, dalil dia apa dia? Dalil dia nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzalal taurata wal injil. Jadi ulama membahaskan maksud nazzala dengan anzala. Maksud nazzala ini Allah menurunkan kitab Al-Quran ni beransur-ansur. Dan maknanya anzala diturunkan serentak. Tapi macam mana dah pula dalam kitab hamba sebut tadi, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Diturunkan juga. Allah kena gunakan sini. Maksud anzala. Mana diturunkan? Jadi ulama membahaskan maksud anzala sini, Allah turunkan Quran secara serentak di langit dunia. Tak? Allah turunkan Quran ni secara serentak di langit dunia pada malam Lailatul Qadar. Dan selepas langit di dunia turun seketak Quran gerbang, maka diturunkan beransur-ansur. Selepas tu baru turun secara beransur-ansur kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Faham tak maksud apa? Faham? Mana ayat lain tu menegaskan bahawasanya Quran yang ketiga buah tu, Injil, Taurat dan Zabur tu diturunkan secara serentak. Dan insya-Allah akan sampai ceritanya macam mana Nabi Isa alaihissalam mendapat kitab Injil pada minggu hadapan, insya-Allah. Jadi hamba berhenti di sini dulu. Dan insya-Allah kita sambung pada minggu hadapan macam mana Nabi Isa alaihissalam menghadapi Bani Israel dalam dakwah dia. Nak dekat dah cerita, nak sampai penghujung dah. Sampai penghujung dia. Dan insya-Allah pada minggu depan kalau dia hamba nak ulah